Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat walau di mana pun kalian berada. Alhamdulillah hari ini 8 Julai 2020 kan. Petang tadi yang berhormat, yang bahagia Datuk Dr. Nur Syam Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia telah membuat sidang media dan mengumumkan berita yang menggembirakan lah. Alhamdulillah ya. So hari ini sejarah bahawa tidak ada kes jangkitan tempatan SIFA atau dalam bahasa Indonesianya nol. Ya, tidak ada kes baharu. Cuma ada 3 kes jangkitan yang melibatkan warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara. Satu kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pulang dari Mexico, satu kes di Selangor pulang dari Sudan, dan satu kes di Sarawak pulang dari Arab Saudi, dan ketiga-tiga dirawat di hospital. Dan pada hari ini juga dicatatkan bahawa tidak ada kematian baharu. Alhamdulillah ya. Sifar kematian ataupun nol kematian. Dan hari ini juga Datuk Nur Syam telah mengumumkan kluster terbesar, iaitu kluster tabligh ataupun Sri Petaling telah pun ditutup setelah kali terakhir kes ni tak silap saya 28 hari yang lalu. Maknanya sudah lebih sebulan ya, hampir sebulan tidak ada kes baru dari kluster ini, maka kluster ini pun ditutup. Turut ditutup adalah kluster Sungai Lui, di mana kluster Sungai Lui ini walaupun antara kluster yang terbesar, namun nal ataupun sifar kematian daripada kluster ini. Alhamdulillah. Jadi ini satu perkembangan yang sangat baik ya. Jadi saya rasa seronok jugalah mendengar berita tadi, petang tadi, sambil-sambil bersiap nak pulang kerja dengar sidang media. Baik, namun begitu ada pesan juga dari Datuk Nur Syam. Walaupun sudah mencatatkan sifar kes baharu di kalangan warga tempatan dan juga maksudnya tidak ada kes penularan di dalam negara, yang ada cuma yang masuk daripada luar. Namun begitu, kita masih lagi perlu mengikut SOP yang telah ditetapkan. Kita kena faham pada masa kini, pada hari ini di seluruh dunia, vaksin untuk COVID-19 masih belum ada. Jadi satu-satunya cara ataupun kaedah yang terbaik untuk melawan COVID-19 adalah dengan penjarakan sosial. Jadi kalau ikutkan tadi, Datuk Nur Syam dah ulang banyak kali. Kalau saya mungkin akan letak klip dia selepas ini, bahawa dia kata penjarakan sosial itu 1 meter adalah baik, 2 meter lebih baik, 3 meter penjarakan sosial lebih baik, dan jika tidak keluar, duduk di rumah adalah lebih baik, kerana kita perlu kurangkan pergerakan, berkumpul dan sebagainya. Jadi sementara dengan saranan ini, kita ambil maklum dan kita ambil iktibar supaya apa saja yang kita buat sehari-hari, setiap hari ini perlulah dirancang sebaiknya. Satu. Nombor 2, perlulah mengutamakan program yang kritikal dulu. Contohnya kalau perlu pergi ke kerja, itu kita pergi kerja lah. Dan balik kerja pun pulang ke rumah. Tak adalah singgah ke banyak tempat. Kita nak kurangkan pergerakan kita, nak kurangkan keberadaan kita di tempat awam supaya dapat menjaga diri, menjaga keluarga dari jangkitan. Begitu juga jika ada pilihan, option. Contohnya bekerja di rumah, sebaiknya bekerja di rumah. Begitu juga untuk anak-anak, jika boleh dijaga di rumah oleh ahli keluarga, jagalah, tak perlu hantar ke nursery. Dan kita kena ingat sepanjang tempoh PKP sehingga hari ini, kanak-kanak antara golongan yang paling rendah dijangkiti. Kita maklum, ini mungkin kerana sebab dia kurang terdedah pada rakan-rakan sebaya dia. Kalau sebelum PKP dulu, contoh yang lebih ketara, contoh anak saya hampir setiap bulan paling kurang sekali akan demam, sesama dan batuk, berjangkit dengan rakan-rakan di nursery kan, di sekolahnya. Tapi bila tak pergi sekolah, langsung alhamdulillah tak ada demam, tak ada batuk, tak ada sesama. Jadi itu cara yang kita perlu praktis, perlu buat jadikan norma baharu kan,
kaedah ini kaedah yang terbaik supaya kita dapat kekang penularan wabak ini. Dan lagi ini menunjukkan SOP yang telah dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berhasil. Maka SOP ini memang telah pun dibuat oleh seluruh dunia supaya ia diikuti oleh semua orang. Kita perlu pertahankan, kita perlu ikuti bersama-sama agar result yang sebegini, keputusan yang sebaik begini kekal untuk esok dan terusnya. Dan saya harap ini menjadi indikator ataupun menjadi penunjuk aras bahawa perkara yang paling mudah untuk kita buat ini sebenarnya paling praktikal. Penjarakan sosial, kurang pergerakan keluar daripada rumah, itu sangat praktikal untuk kita buat. Tidak ada masalah pun. Tidak memerlukan wang mungkin untuk hanya duduk di rumah. Cuma mungkin kos lah kan. Kalau tidak keluar bekerja, mungkin tidak ada pendapatan. Begitu aja. Tapi kita cuba-cubalah ya. Cari cara ini, kaedah ini supaya diteruskan sehingga kita benar-benar dapat lawan COVID-19. Okey, saya nak selitkan juga berkenaan dengan laporan dari soal dokumentari oleh Al Jazeera baru-baru ini tentang layanan kerajaan Malaysia terhadap warga asing. Kita tahu laporan tersebut tidak benar. Ada ramai lagi warga asing di Malaysia dari pelbagai negara yang terkandas sewaktu PKP. Semuanya memberikan maklum balas yang baik, mengatakan mereka diberi rawatan, mereka diberi makan yang secukupnya, mereka diberikan tempat yang secukupnya yang baik ya. Kalau kita ingat ada yang diberikan hotel lagi duduk untuk kuarantin. Jadi apabila isu ini berlaku, Datuk Nur Syam juga telah menegaskan bahawa pihak kerajaan Malaysia melayan semuanya sama rata. Sama ada warga Malaysia ataupun warga asing. Sama ada warga asing yang masuk secara sah ataupun yang masuk secara haram, semuanya diberi layanan yang baik. Diberi rawatan jika disahkan terkena jangkitan COVID. Diberikan ujian swab sebanyak 2 kali. Kemudiannya disediakan hospital ya, di Maib tu dibuatkan hospital khas untuk pesakit COVID. Kerajaan Malaysia dah belanjakan berjuta ringgit untuk kemudahan tersebut. Bukan hanya untuk warga Malaysia saja, seluruh, termasuklah yang masuk secara sah ataupun tidak. Kemudiannya apa lagi? Bantuan makanan diberikan. Tempat tinggal untuk kuarantin pun diberikan. Jadi tidak timbul isu hak asasi dan sebagainya. Itu semua satu provokasi daripada pihak luar. Apa lagi ya? Kebetulan juga kalau kita ingat video yang memuji tindakan Malaysia itu kini telah pun di-ban, tidak dibenarkan disiarkan di Facebook. Maka kita jadi tertanya kenapa kan. Jawapan dari Facebook mengatakan video itu misleading ataupun mengelirukan dan tidak tepat faktanya. Macam mana fakta itu tidak tepat sedangkan fakta yang berlaku dalam Malaysia ini yang diupdate, yang dikemaskini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia diguna pakai oleh pihak WHO dunia. Jadi apabila fakta tersebut digunakan dalam video yang memuji tindakan Malaysia mengambil langkah untuk mencegah COVID ini dikatakan palsu, tidak tepat, maka kita jadi hairan apa sebenarnya agenda. Jadi kita tahu ini adalah kita faham bahawa Malaysia ini bukanlah negara yang disenangi Barat. Ya, dari zaman 80-an lagi apabila Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, Tun Mahathir begitu lantang mengkritik Barat, negara-negara Barat US dan juga negara-negara lain yang ada kuasa-kuasa NATO ni lah. Jadi apabila melihat Malaysia di Asia Tenggara ini dah mula menunjukkan satu perkembangan yang baik dalam melawan COVID-19, sedangkan di Amerika
ratusan ribu rakyatnya masih lagi bergelut dengan ini dan ramai yang mati. Begitu juga dengan di Eropah mereka bergelut dengan keadaan yang semakin meruncing setiap hari. Maka pasti ada iri hati daripada negara-negara mereka ini. Jadi mungkin mereka tidak menunjukkan secara terang-terangan, tapi lihat mereka mula memblok di Facebook kan, tidak benarkan fakta-fakta ini tersebar. Kemudiannya kalau kita Google sendiri pun berita-berita tentang kejayaan Malaysia ini tidak pun diwar-warkan sebesarnya, dan susah nak kita cari daripada media-media asing. Sebaliknya berita-berita yang tidak benar, berita-berita fitnah seperti Al Jazeera buat tu banyak pula ada. Jadi kita nampak itu agenda jahat lah daripada negara-negara barat ni. Saya doakan semoga Malaysia dan rakyat Malaysia terus kita bersatu hati, jaga sesama kita insya-Allah, dan mudah-mudahan kejayaan Malaysia ini dapat menjadi pembakar semangat, dapat dijadikan contoh pula untuk Indonesia. Sebab saya yakin walaupun ada ramai yang mengatakan bilangan ujian yang dibuat di Indonesia masih rendah, namun begitu jika dilihat peratusan yang sembuh di Indonesia juga tinggi, maka itu menunjukkan langkah yang diambil Indonesia juga berhasil ya. Alhamdulillah. Jadi kita jangan putus asa lagi. Perjalanan kita masih jauh. Perjuangan kita belum selesai. Kita sama-sama melawan COVID-19 ini dengan norma baru hidup kita. Jaga jarak, jaga kebersihan dan ikut arahan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So, jumpa anda di video seterusnya.